Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita digemparkan berkaitan dengan isu tunggakan gaji kaki tangan, dan ini melibatkan MBI Kedah ataupun melibatkan Sanusi sebagai MB Kedah. Nah, saudara-saudara, kecaman demi kecaman diterima oleh Menteri Besar Kedah Sanusi. Namun saudara-saudara, apa cerita sebenar dan apa komen yang di pandangan ataupun respon daripada Menteri Besar Kedah sendiri, yaitu Sanusi? Dalam satu perkongsian daripada Harapan Daily, mana hati perut hangpa, lelaki kesal, Sanusi label pekerja Kedah Agro Holding sebagai lintah. Lelaki kesal, Sanusi label pekerja KAHB sebagai lintah. Keceluparan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi yang melabel pekerja Kedah Agro Holdings KAHB sebagai lintah menghisap darah amat dikesali. Salah seorang pengguna TikTok yang menggunakan akaun Ikhwan Razak berkata, "Kaki tangan anak syarikat MBI bukan hamba yang sesuka hati boleh dibodohkan." Dia juga mempersoal di mana hati perut wakil rakyat PAS itu yang tidak rasa bersalah menyebabkan 24 orang pekerja tidak mendapat gaji selama 9 bulan, bahkan dituding pula semua kesalahan kepada mereka. Tuan-tuan banyak amat dihormati, perkara ini dikongsikan daripada Harapan Daily, dan ini pasti satu perkongsian ataupun satu maklumat yang menunjukkan bahawa Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah sepatutnya tidak melakukan perkara ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kalau perkara ini benar, saya amat menolak perkara ini kerana ini melibatkan rakyat Malaysia yang bekerja dan tidak dibayar selama 9 bulan, namun mereka pula yang dipersalahkan. Ini menurut artikel ini, saya rasa Sanusi kena jawab. Nah, kita teruskan di dalam artikel ini. Yang aku tak faham ni, mana hati perut hangpa. Depa tu bukannya sukarelawan. Depa tu pekerja, bayaklah gaji depa. Depa tu bukan pakik, yaitu kuli hamba yang boleh dibodohkan. Boleh buat macam kuli, depa tu tuntut gaji saja. Lepas tu hang nak salahkan depa buat kerja tak bagus. Lintahlah hang kata. Hang pa nak pelepas diri tak mau bayar gaji. Hang pa kata depa tak reti buat kerja. Mana ada dalam sejarah majikan salahkan pekerja sebab syarikat nak bankrupt, katanya. Sanusi MB Kedah tak puas hati pekerja MBI viralkan. Di dalam perkongsian artikel ini berkongsi juga satu video TikTok, video Sanusi. Anda boleh lihat di dalam harapandaily.com. Sejak semalam tular video ucapan Sanusi yang dikongsi banyak kali berkenaan kaki tangan KAHB yang dilabel sebagai lintah. Sanusi berkata, mana-mana anak syarikat kerajaan negeri, GLC yang tidak boleh menyumbang kepada kerajaan dan menghisap darah perlu ditutup. Beliau turut mempertikai cara kerja kaki tangan Kedah Agro Holdings yang didakwa bekerja dari rumah sejak Ogos tahun lalu, kerana cara itu tidak akan membantu syarikat berasaskan pertanian itu menjana pendapatan. Tujuan tubuh GLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untuk pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang kerja dalam itu, makan ke darat, sumbang tak pernah, tapi kikis lagi itu bukan GLC, itu lintah, saya tak mahu bela lintah, katanya. Saya tak mahu bela lintah, katanya. Dalam pada itu, individu itu meluahkan rasa tidak puas hati. Mengapa Sanusi tidak menghentikan operasi KHB jika benar kaki tangannya tidak menjalankan kerja dengan baik sejak awal? Dia menganggap Sanusi hanya beralasan untuk mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Gaji itu hak. Kerja bagus ke tak bagus, kena bayar. Kalau dia kerja tak bagus, awak tak tutup dari tahun 2020. Hang kata nak tutup, pasal apa hang tak tutup? Tiba-tiba 2023 ada masalah gaji, hang nak salahkan depa kerja tak bagus. Kalau depa kerja tak bagus, CEO buanglah depa, terminate depa, ujarnya. Yang kedua ni hang duk kata saja salah amno.
Aku nak tanya, masalah gaji ini zaman UMNO ke zaman HAM? Kalau bermasalah zaman UMNO, kenapa gaji tetap banyak? Zaman HAM yang gaji tak banyak, tambahnya lagi. Nah, saudara, adakah ini akan membawa kepada status Sanusi sebagai MB Kedah akan merosot, ataupun sehingga beliau boleh jawatan MB Kedah Sanusi itu bukan lagi merosot, tetapi ditarik balik? Itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara yang dirahmati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Kepada Anda yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung. Admin ucapkan, Anda akan mendapatkan info politik di Malaysia, isu-isu hangat yang terkini. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu stalking kalimah Allah. Rupanya perkara ini amat sensitif, dan kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama, dan bangsa perlu menghormati di antara satu dengan yang lain, supaya perkara ini tidak lagi menjadi ikutan pada masa akan datang. Namun saudara-saudara, kita juga mendengar ada pemimpin politik yang mempertahankan, yang memperjuangkan berkaitan dengan isu ini. Dan ini membawa kepada satu tajuk berita hari ini yang saya nak kongsikan, di mana artikel daripada Malaysia Kini, polis tahan pemilik bengkel, beri amaran Akmal akan ditembak. Mungkin kita boleh kata ini adalah satu ugutan untuk meragut nyawa Akmal. Di mana kita dapat lihat berkaitan dengan isu ini, Akmal antara yang paling lantang untuk mempertahankan. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini pada 27 Mac, polis menahan seorang pemilik bengkel kendaraan yang didakwa membuat ugutan bunuh terhadap Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit, berkata, suspek berusia 68 tahun ditahan di kawasan Kandang pada Selasa selepas pihaknya menerima satu laporan polis yang dibuat terhadapnya. Menurut Patit, laporan polis itu dibuat oleh seorang pesara berusia 62 tahun yang pada Rabu lalu yang mendengar suspek bercerita tentang Akmal ketika berada di bengkel. Pesara tersebut mendakwa suspek memberitahunya Ketua Pemuda UMNO itu keterlaluan dalam isu kekemat dan akan ditembak mati suatu hari nanti. Pengadu hanya berdiam diri dan tidak melayan lelaki tersebut sebelum membuat laporan polis karena tidak berpuas hati dengan kata-kata ugutan suspek dan bimbang keselamatan Dr. Akmal yang juga adun merlimau itu, kata Patit kepada media. Tambahnya, ketika disoal siasat, suspek mengaku tidak berpuas hati dengan kenyataan Ketua Pemuda UMNO berhubung isu kekemat. Bagaimanapun, lelaki berusia 68 tahun itu yang mengalami masalah kesehatan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Section 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah, yang boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Tidak jelas sama ada kes ini ada kaitan dengan ugutan bunuh yang didakwa Akmal dimaklumkan kepadanya semalam. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.